negeri di bawah Bayu. Aspek keselamatan makanan diutamakan di Bazar Ramadan. Bersama Anissa Daulas di Kota Kinabalu, teruskan Ann. Baik, sahih. Aspek keselamatan makanan dijadikan keutamaan pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dalam pemantauan yang dilaksana dari semasa ke semasa di tapak Bazar Ramadan seliaan di BKK. Tahun ini terdapat 9 Bazar Ramadan kendalian di BKK di sekitar Kota Kinabalu, termasuk Bazar Ramadan Indah Permai Sepanggar yang mula beroperasi 3 petang hingga 7 malam setiap hari. Pengarah Jabatan Pelesianan di BKK, Lizawana Martin memaklumkan, para penjajah telah diingatkan agar mematuhi peraturan ditetapkan ketika berniaga. Untuk Bazar Ramadan Indah Permai, sebanyak 147 lot telah dibuka dan para penjajah telah dimaklumkan berkenaan peraturan yang ditetapkan oleh DBKK. Pada masa sama, DBKK akan menjalankan pemantauan ke bazar-bazar Ramadan bagi memastikan syarat-syarat menjajah, terutama sekali kebersihan adalah dipatuhi. Sementara itu, pengunjung dan peniaga Bazar Ramadan Indah Permai memberitahu berpuas hati dengan keadaan persekitaran tapak bazar yang bersih serta teratur. Bagi saya puas hati lah kebersihannya, sebab kita seperti yang kita tengok sekarang tidak pun sampah yang dibuang merta-merta tempat kan, ataupun air-air apa semua minuman yang dibuang merta tempat. Saya rasa kebersihannya oke lah, memuaskan. Semua menu yang kau cari sini semua ada. Kedai gerai pun saya tengok bersih, ada jabatan kesihatan yang memantau semua kan. Jadi kalau tiada daripada jabatan kesihatan, mustahil kita beli meniaga begini kan. Jadi cukup semua menu adalah. Ya, memuaskan juga daripada harga dia. Kami sediakan kan menu yang setiap hari yang berbeza. Macam hari ini pengunjung selera lain, hari ini lain. Jadi menu kami setiap hari memang berbeza lah. Kalau pemantauan oke juga. Sama kalau macam kami sebagai penjual kan, mesti kami jaga kebersihan makanan, mesti kami tutup. Alhamdulillah setiap dari puasa pertama sampai sekarang, alhamdulillah sambutan sangat memberangsangkan. Bolehlah modal pun balik, untung pun bolehlah. Bazar Ramadan ni sangat bilang orang bagi keuntungan dan membantu peniaga. Saya rasa saya amat berpuas hati sebab Ramadan ni kali kita ada buka banyak tempat kan, ada banyak bazar, so banyak orang boleh berpeluang cari rezeki lebih untuk raya, untuk family semua kan. Memang amat berpuas hati lah. Seramai 200 pelajar Sabah sedang mengikuti pengajian Islam di Mesir ketika ini. Jumlah tersebut dilihat masih rendah memandangkan jumlah keseluruhan pelajar Malaysia mencecah lebih 7,000 pelajar. Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram mengambil maklum perkara tersebut ketika mengikuti rombongan Ketua Menteri menziarahi pelajar Sabah di Mesir baru-baru ini. Beliau berharap jumlah pelajar ditingkatkan dengan kerjasama agensi berkaitan ke arah memastikan Sabah memiliki pelapis kepimpinan berwibawa seiring pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Pertamanya kita mengukuhkan hubungan ukhuwah di antara guru-guru dan juga kepimpinan dan juga kaki tangan ajain itu sendiri, dan kita juga menghargai di atas sumbangan mereka untuk mendidik anak-anak kita. Beliau ditemui media dalam majlis iftar Ramadan bersama warga pendidik Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, daerah Membakut di Beaufort. Sementara itu, pengarah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sangul berkata pihaknya komited memastikan pemerkasaan aspek pendidikan akademik dan sahsia terus diperhebat. Tapi kita tidak merasa bercukup dengan apa yang ada itu. Tapi kita harapkan kami di Jahin akan terus fokus untuk memberikan pendidikan yang terbaik demi untuk negeri, demi untuk bangsa kita di Sabah. Turut diadakan dalam majlis ini penyampaian sumbangan kepada anak-anak asnaf dari Sekolah Agama Negeri sekitar Beaufort. Kementerian Belia dan Sukan sedia menyokong keperluan kerajaan negeri dalam menyelenggara kemudahan sukan yang daif mahupun membina kemudahan baharu bagi manfaat rakyat. Timbalan Menterinya Adam Adli berkata penekanan khusus sentiasa diberikan kepada pembangunan infrastruktur sukan di Sabah dan juga Sarawak.
Usaha menangani isu infrastruktur sukan yang daif perlu dilihat daripada pelbagai perspektif dan bukan hanya diatasi dengan pembinaan kemudahan baharu. Kalau kita bina baru tapi kita tak ada rancangan untuk selenggara, memang kita sedang lakukan pembaziran lah. Perkara ini berlaku bukan hanya di kawasan-kawasan pedalaman tapi juga di kawasan-kawasan bandar. Sebab itu kita harus ada perancangan yang baik. Adam berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis berbuka puasa Angkatan Muda Keadilan Sabah di Kota Kinabalu. Tambah beliau, kementeriannya banyak menerima permohonan membina kemudahan sukan baharu termasuk berstatus mendesak dan ada juga yang hanya memerlukan penyelenggaraan. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dalam Dewan Undangan Negeri Dun Membakut diingatkan agar menyenaraikan penduduk yang memerlukan bantuan. Ini bagi memastikan tiada yang tercicir dan hanya mereka yang benar-benar layak mendapat manfaat sumbangan yang disalurkan sempena Ramadan ini. Adun Membakut yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata penyampaian sumbangan Ramadan merupakan aktiviti tahunan di kawasan berkenaan. Membuat agihan kurma, peralatan untuk bacaan. Misalnya pada kali ini kita berikan buku bacaan cara-cara sembahyang lelaki dan perempuan. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh keluarga yang kita agihkan lebih kurang 3,400 keluarga. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 36 pengerusi JPKK di Kampung Pimping Membakut. Datuk Arifin memaklumkan turut diadakan Ramadan kali ini ialah pertandingan had, ziarah bazar, majlis khatam Al-Quran, perjumpaan bersama mualaf dan pemasangan lampu solar di tanah perkuburan Islam di kawasan berkenaan. Program eksersis Kerajaan Perlis ke Sabah EKS Perbah yang dilaksana Sabang tahun merupakan usaha murni kedua-dua negeri memberi inspirasi dalam pemerkasaan aspek keselamatan penjawat awam serta masyarakat di negeri ini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah EKS Perbah dianjurkan sejak 2003 pada awalnya bertujuan mempamer dan memberi sokongan moral kepada anggota keselamatan yang menjalankan tugas di sempadan negara. Objektif pelaksanaan kemudian ditambah baik dan diperluas dengan memasukkan elemen kemasyarakatan. Baginda menyifatkan elemen kemasyarakatan yang diterjemah melalui program Jiwa Murni dan Titian Kasih berupaya melahirkan modal insan dengan menyasarkan pelajar sekolah dan penuntut institusi pengajian tinggi seiring agenda menyokong usaha kerajaan Sabah membangunkan sosioekonomi penduduk. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin yang dibacakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad dalam Majlis Apresiasi EKS Perbah di Sandakan. Dalam majlis ini, Tuanku Syed Faizuddin menyampaikan sumbangan RM6,000 kepada Rumah Anak Yatim Ali Hakim Sandakan dan RM3,000 untuk Pondok Pesantren Nurul Ehsan Sandakan selain cenderahati kepada pelbagai agensi yang menjayakan EKS Perbah. Ya, baik. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Amalkan perbelanjaan berhemah ketika Ramadan ini. Elakkan pembaziran. Kembali bersama Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih, Ann.